Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tak akan putus air di cincang. Itulah mungkin peribahasa terbaik bagi Najib Razak dan keluarganya. Walaupun Najib Razak sudah dimasukkan dalam penjara, tetapi pastinya keluarganya masih lagi mengharapkan yang terbaik bagi Najib Razak. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum saya teruskan, saya mohon bantuan daripada tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita support channel kita ini supaya menjadi channel yang cukup besar, berpengaruh, boleh sampai ke telinga menteri-menteri, malahan termasuklah Perdana Menteri Malaysia. Impian kita, channel ini akan menjadi satu wadah untuk menjadi suara bagi rakyat jelata. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, anak Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri, buat kejutan. Tiba-tiba dia minta untuk semakan kehakiman Najib Razak disiar secara langsung. Ada dua perkara yang saya ingin komen dulu sebelum saya teruskan tentang perkara ini. Pertama, ada risiko dalam perkara ini. Sekiranya Najib Razak memang bersalah dan kalah di dalam semakan kehakiman ini, dia bukan saja semakin teruk, malah semakin malu. Kerana seluruh dunia, seluruh rakyat, seluruh musuh, seluruh kawan dapat mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada Najib Razak. Kalau dia kalah dan didapati di dalam semakan kehakiman itu, dia kalah, memang lebih teruk terjadi. Tetapi kalau dia menang, yang kedua, kalau dia menang, ini sangat bagus kerana seluruh dunia pun akan tahu apa yang terjadi kepada Najib Razak yang tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan, ada kedua-duanya risiko tentang disiar secara langsung ini. Dan tidak pasti kalau sebelum ini pernah dibuat secara langsung atau tidak. Tapi kalau tidak pernah buat secara langsung, kenapa perlu buat secara langsung? Najib Razak kan sudah jadi penjenayah, sudah masuk penjara. Jadi takkanlah kerajaan nak kalah dengan suara penjenayah pula. Jadi begitulah. Tetapi kalau itu tidak melanggar undang-undang dan memang ada undang-undang ataupun memang ada hak untuk anak Najib Razak meminta semakan kehakiman Najib Razak itu dapat disiarkan secara langsung, jadi lakukan saja, laksanakan saja. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh, kenapa perlu layan? Anak Najib Razak iaitu Noriana Najwa telah meminta kerajaan untuk membenarkan prosiding semakan kehakiman terhadap keputusan mahkamah yang membabitkan bapanya pada 19 Januari depan disiarkan secara langsung. Wow, berani juga dia ni. Noriana berkata bapaknya sejak dari awal meminta perkara itu agar orang ramai faham apa yang berlaku di dalam mahkamah. Semakan kehakiman kes SRC yang akan bermula pada 19 Januari 2023 itu adalah sangat-sangat penting bagi ayah saya dan dia bakal dibebaskan sekiranya menang. Saya fikir betulkah dia bebas kalau dia menang? Ataupun kerana dia sudah kalah di dalam Mahkamah Persekutuan, kenapa dia perlu bebas? Saya berpendapat kerajaan Anwar Ibrahim patut lebih terbuka dan bertindak telus dengan memberi kebenaran bagi perbicaraan ini disiarkan secara langsung melalui online streaming, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Dulu bukan main lagi hentam Anwar Ibrahim, bukan main lagi cakap itu ini tentang Anwar Ibrahim. Harus diingat, dulu Najib Razak adalah ketua kepada semua musuh Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ini ialah memang begitulah terjadi kan. Bila perlu baru pujilah macam-macam lah. Jadi sekarang ini terpulanglah kepada Anwar Ibrahim, terpulang kepada Perundangan Negara Malaysia untuk okey atau tidak. Noriana turut bertanyakan pendapat orang ramai apakah setuju jika prosiding itu disiarkan secara langsung. Pada pendapat saya tidak setuju. Kenapa perlu dibuat secara prosiding secara langsung? Kenapa? Apa keperluannya? Adakah ini akan menjadi satu perkara yang baik untuk negara Malaysia? Ataupun ini hanya untuk menjaga seorang pribadi saja, iaitu nama dia Najib Razak?
Kalau untuk kebaikan seluruh negara, okeylah. Tapi kalau untuk cuba untuk menolong Najib saja, saya rasa tidak perlulah. Tidak perlu. Kenapa perlu? Permintaan itu walaupun pihak mahkamah sebelum ini telah menjelaskan perbicaraan di mahkamah tidak boleh disiarkan secara langsung maupun direkam oleh mana-mana media. Nah, kalau memang sudah, mahkamah sebelum ini telah pun menjelaskan bahawa perkara itu tak boleh buat, saya membangkang, saya menghalang, tidak boleh. Suara rakyat harus didengar. Jadi ini suara rakyat. Mohon Anwar Ibrahim mendengar suara rakyat, ikut undang-undang sedia ada. Jangan cuba untuk membantu yang salah. Ingat semula janji Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menegakkan kebenaran, mau menegakkan perundangan. Jadi harap Anwar Ibrahim tak campur tangan. Begitu juga dengan Rafizi Ramli, harap memberikan nasihat sebaiknya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi, kalau memang di mahkamah tidak boleh disiarkan secara langsung maupun direkam oleh mana-mana media, saya dengan itu memang secara langsung ingin menolak apa yang diminta oleh Noriana Najwa ini, kerana ini tidak ada kebaikan pun untuk negara. Pertama. Kedua, ini menyalahi kebiasaan, menyalahi undang-undang, menyalahi peraturan mahkamah. Jadi kalau sudah menyalahi peraturan mahkamah, haruslah jangan dibuat. Ya, jangan dibuat. Dengan siapapun yang meminta, jangan dibuat. Permintaan siapapun jangan dilayan. Esro Awani pada 1 April 2019 yang lalu melaporkan kenyataan daripada pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan berhubung perkara itu. Susulan pelancaran petisyen dalam talian bagi meminta perbicaraan kes SRC Najib disiarkan secara langsung di televisyen. Jadi sudah ada kenyataan daripada mahkamah, mau apa lagi? Sebenarnya Noriana Najwa ni mau apa lagi? Kalau sudah memang tidak boleh, tidaklah. Najib kini menjalani hukuman di Kompleks Penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan telah mengekalkan sabitan ke atasnya berhubung penyelewengan dana 42 juta SRC International Sendang Berhad. Ketua Hakim Negara iaitu Tengku Maimun Tuan Mat ketika itu membacakan keputusan 5 panel hakim sebulat suara. Mahkamah tidak mendapati sebarang kesalahan di dalam penghakiman yang dibuat oleh hakim bicara ketika itu, iaitu Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Semakan kehakiman kes SRC akan didengar pada 19, 20 dan 26 Januari depan. Selain itu, Najib juga masih berdepan dengan 4 lagi perbicaraan jenayah, iaitu kes rasuah 2.28 bilion 1MDB, kes pecah amanah jenayah International Petroleum Investment Company IPIC yang melibatkan 6.6 bilion, kes meminda laporan audit 1MDB dan kes pengubahan wang haram berjumlah 27 juta daripada SRC International Sdn Bhd. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya admin The Twin TV tidak setuju dengan ini kerana mahkamah sudah nyatakan bahawa tidak boleh. Maksudnya tidak boleh. Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan kalah kepada permintaan yang salah. Salah tetap salah, betul tetap betul. Kita jumpa lagi. Bye-bye.